Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nifuzah Fazihah binti Wan Ismail. Saya dari pelajar PISNP 2023-2028 daripada Pendidikan Islam A. Sebelum saya memberi ulasan secara kritis tentang Iltiqa' As-Sakinain, terlebih dahulu saya ingin menunjukkan penggunaan tanda sukun dalam Al-Quran. Di sini saya memberikan dua penggunaan tanda sukun dalam Al-Quran, iaitu tanda seperti ini dan juga tanda alif maksurah. Apabila tanda sukun ini bertemu, iaitu tanda sukun bertemu dengan tanda sukun, maka ia akan menjadi satu masalah, iaitu kita sukar untuk kita confuse ataupun kita macam susah untuk sebut satu perkataan tu. Jadi dalam ulasan saya pada hari ini untuk menerangkan atau memecahkan masalah ini supaya kita membaca Al-Quran dengan lebih tepat. Sebenarnya, apabila tanda sukun bertemu dengan tanda sukun yang lain, ia dipanggil sebagai Iltiqa' As-Sakinain, yang mana iltiqa' memberi maksud pertemuan dan sakinain iaitu dua sukun. Di sini bermaksud pertemuan antara dua sukun. Iltiqa' As-Sakinain juga boleh terjadi dalam dua situasi, iaitu dalam satu perkataan dan yang kedua iaitu dalam dua perkataan. Jadi, mari kita lihat apakah perbezaan antara satu perkataan dan dua perkataan. Mari kita lihat Iltiqa' As-Sakinain dalam satu perkataan. Apabila tanda sukun bertemu dengan tanda sukun dalam satu perkataan, sebenarnya ia tidak menjadi masalah dalam membaca Al-Quran. Sebagai contoh, saya bagi dalam surah Al-Asr, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Wal 'Ashr Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Seperti mana kita tahu, seperti yang kita tengok, setiap ayat yang terakhir dalam ayat surah Al-Asr ini merupakan Iltiqa' As-Sakinain. Contohnya ayat pertama, Wal 'Ashr, sad dengan ra. Sad sukun dan ra kita sukunkan, iaitu sukun bertemu dengan sukun, kita baca Wal 'Ashr. Jadi tiada masalah dalam pembacaan. Untuk yang satu perkataan, dia tidak memberi sebarang masalah ataupun sebarang keraguan dalam membaca. Tapi bila kita tengok apabila tanda sukun bertemu dengan tanda sukun yang lain berlaku dalam dua perkataan, kita tengok kita susah nak baca, iaitu kita macam confused nak baca macam mana. Jadi kita kena tahu ia terjadi dalam dua situasi, iaitu situasi yang pertama, pertemuan antara huruf mad iaitu alif, waw dan ya dengan hamzah wasal. Dan yang kedua, pertemuan antara tanwin dengan hamzah wasal. Dan kita kena ingat, kedua situasi ni kita kena baca dia dengan link, iaitu sambung antara perkataan pertama dan perkataan kedua. Okey, sekarang jom kita tengok contoh yang pertama, iaitu pertemuan huruf mad alif, waw dan ya dengan hamzah wasal. Macam mana kita nak baca dengan betul? Okey, yang pertama kita jangan bunyikan atau jangan pronounce lah huruf mad tu. Huruf mad tu alif, waw, ya. Kita jangan bunyikan huruf mad. Okey, seperti mana kita tahu hamzah wasal mesti diikuti dengan tanda sukun. Jadi kita tengok pertemuan antara huruf mad dengan tanda sukun. Kita tengok dua-dua ni bertembung, sukun dengan sukun, iaitu tadi huruf mad kita jangan bunyikan huruf mad tu. Dan yang kedua, kita hamzah wasal dia diikuti dengan tanda sukun. Jadi pertemuan antara sukun dan sukun. Mari kita tengok contohnya. Tengok contoh yang pertama, iaitu waqala alhamdulillahilladzi. Kita baca waqala alhamdulillahilladzi. Waqala alhamdulillah. Kita tak baca waqala, kita panjangkan. Kita bunyikan huruf mad tu, kita harakatkan dia. Waqala alhamdulillah. Kita tak baca. Kita terus baca dengan tanpa huruf alif tu. Waqala alhamdulillah. Okey. Jom kita tengok contoh yang seakan-akan sama. Okey, kita tengok qala rabbana. Kita baca, kita bunyikan huruf mad. Sebab kita bunyikan, sebab ia tidak bertembung dengan sukun. Dia bertembung dengan huruf yang berbaris. Jadi kita kena, apabila bertembung dengan huruf baris, kita kena bunyikan huruf alif. Apabila kita bertembung dengan huruf sukun, ingat kita kena sambung tadi. Kita kena sambung perkataan pertama dan perkataan kedua. Jadi kena baca waqala alhamdulillah. Dan kalau bertemu dengan berbaris, kita kena bunyikan alif, iaitu waqala rabbana. Yang contoh kedua.
kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu wallahu zul fadlil azim. Kita baca wallahu zul fadlil azim. Kita terus sambung, iaitu tak membunyikan huruf waw tu, huruf mat tu. Kita tak baca wallahu zul fadl, kita bunyikan, kita panjangkan dua harakat, kita bunyikan huruf mat tu. Jadi kita kena baca wallahu zul fadlil azim. Kita kena sambung terus. Okey, kita tengok contoh yang seakan sama, tapi dia bukan pertembungan antara sukun dengan sukun. Kita tengok apabila tak bertembung dengan sukun, kita kena bunyikan seperti biasa, iaitu wallahu zu fadlil azim, fadlin alal mu'minin. Okey, tengok perbezaannya. Apabila bertembung sukun dengan sukun, kita kena sambungkan terus, iaitu wallahu zul fadlil azim. Dan yang kedua, kita kena bunyikan, kalau bertembung dengan huruf berbaris, iaitu wallahu zu fadlin alal mu'minin. Okey, kita tengok pula contoh yang seterusnya, iaitu qalat rusuluhum afillah. Iaitu kita baca seakan-akan tak ada ya kat situ. Iaitu kita tengok huruf yang bawah dia tu afillah. Kita tak baca ya tu. Ya, kalau kita baca ya, qalat rusuluhum afillah, macam salah kan? Kita baca pun nampak macam salah. Jadi kita kena baca sambung terus, iaitu qalat rusuluhum afillah. Afillah begitu. Okey, kita tengok contoh dua, iaitu yang pertemuan antara huruf mat juga, tapi dengan huruf yang berbaris. Kita kena bunyikan macam biasalah. Wasakantum fi masakin. Wasakantum fi masakin. Kita tengok perbezaan antara sukun dengan sukun, kita kena sambung terus, iaitu kita kena jangan bunyi huruf mat. Dan antara, kita tengok contoh kedua pula, huruf mat bertemu dengan huruf berbaris, kita kena bunyikan huruf mat tu. Okey, mari kita berpindah kepada situasi yang kedua, iaitu pertemuan antara tanwin dengan hamzah wasal. Okey, seperti mana kita tahu hamzah wasal tu, kita hamzah juga sebab hamzah wasal tu diikuti dengan sukun. Okey, tanwin tu kita kena baca dengan nun wiqayah. Yang kita kena baca nun yang berbaris kasrah. Iaitu kita bagi contoh dah kat sini. Wanada Nuhun ibnahu. Kita tak boleh baca Nuhun. Susah kan nak baca Nuhun ibnahu. Susah. Jadi kita kena letak nun wiqayah di bawah. Itu, iaitu kita kena baca Wanada Nuhun ibnahu. Kita nak baca pun mudah. Mari kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu okey, ayat ni. Wal waznu yawma idzinil haqq. Okey, kita tambah nun wiqayah di bawah tu yang berbaris kasrah. Okey, kalau kita baca wal waznu yawma idzinil haqq, susah nak sebut. Jadi apa yang kita kena buat? Letak nun wiqayah kat bawah tu, nun yang berbaris kasrah, supaya kita baca Al-Quran dengan betul dan lagi mudah kan. Okey, wal waznu yawma idzinil haqq. Okey, di slide yang terakhir ni saya letak contoh-contoh yang contoh-contoh iltiqa as-sakinah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kita boleh tengok sini banyaklah iltiqa as-sakinah yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, jadi kita kena berhati-hati apabila kita tengok sukun bertemu dengan sukun. Okey, supaya kita tak salah lagi baca. Terima kasih atas pendengaran yang diberikan. Semoga bermanfaat.